Assalamualaikum dan hai, bersama saya Safwan Marwan. Hari ini saya akan mengajak anda cara-cara untuk membuat website menggunakan WordPress dengan percuma. So, yang pertama, kita perlu masuk ke wordpress.com. So, kenapa kita menggunakan WordPress? Kerana WordPress merupakan website builder terbesar di dunia. Dan apa yang menarik mengenai WordPress adalah ianya percuma dan kita boleh terus mulakan. Start with free. Okey, seterusnya masukkan email anda, username dan password. So saya akan masukkan email saya dan username dan password. Seterusnya kita cari domain yang kita mahukan untuk membuat website. Untuk saya menggunakan domain belajar website 2021. Okey, belajarwebsite2021.com masih kosong dan kita boleh menggunakan domain ini secara percuma untuk tahun yang pertama. Namun sekiranya kita tidak mahukan .com, kita mahukan extension yang lain seperti .site, .website, .net ataupun lebih lagi. Sebagai contoh, kita boleh cari .ninja. Kita boleh apply. Dan kita boleh tengok belajar website 2021.ninja juga mempunyai kekosongan. Tapi saya akan kekalkan kepada belajar website 2021.com. Seterusnya kita akan select. Jadi sekarang kita berada di checkout page di mana WordPress menginginkan kita punya first name, last name dan juga maklumat pembayaran. Tapi sekiranya kita hanya ingin membuat website secara percuma, kita perlu skip page ni dengan cara menekan X button di atas, close checkout. Dan website kita telah tersedia di alamat belajarwebsite2021.wordpress.com. So, kita sudah ada website yang baru menggunakan domain kita sendiri. Seterusnya saya akan menjelaskan berkenaan dengan side menu yang ada di sini. Pertama sekali My Home, di mana kita boleh set up untuk permulaan dan juga menu utama yang selalu digunakan oleh pengguna WordPress. Seterusnya Stats, di mana kita hanya ada data statistik pengunjung seperti views, visitors, likes dan comments. Seterusnya Site, di mana kita boleh mencipta pages, post, kita boleh menambah media dan juga kita boleh komen, di mana kita boleh membaca, menambah dan juga membalas komen pengunjung. Seterusnya saya menyentuh pada design, di mana kita ada customize dan themes. Customize di mana kita boleh mengubah halaman web kita sendiri mengikut kita punya cita rasa. Seterusnya themes, di mana kita boleh mengubah tema keseluruhan nama web kita. Seterusnya kepada tools, kita ada plugins, import, export, marketing dan earn. Tapi saya hanya ingin menyentuh berkenaan plugins. Sekiranya kita menggunakan plan percuma, kita tidak boleh menambah apa-apa plugin yang disediakan oleh WordPress. Seterusnya kepada manage, kita ada hosting configuration, domains, people dan setting. People, di mana kita boleh menambah orang lain sebagai author atau admin. Dan settings, di mana kita boleh mengubah tetapan laman web mengikut cita rasa kita sendiri. Seterusnya WP admin, sekiranya kita dah terbiasa menggunakan WordPress sebelum ini, WP admin menyediakan setting yang lebih menyeluruh untuk setup WordPress kita. Tapi untuk tutorial kali ini saya hanya akan menggunakan site setting yang general saja. Seterusnya kita akan menamakan laman web kita sama ada clip name your site ataupun kita pergi ke bahagian settings di mana kita boleh turut mengubah nama, tagline, language dan juga time zone. Tapi saya hanya akan menggunakan my home, name your site, akan tetap pergi ke pages yang sama. Okey, untuk title saya akan gunakan nama saya sendiri. Untuk language kita boleh tukar mengikut cita rasa kita. Saya akan teruskan kepada English dan time zone. Dan tekan save settings. Okey, kita sudah berjaya menamakan nama web kita. Untuk melihat hasilnya, kita boleh pergi ke site title. Kita boleh lihat nama web kita sudah berada di website. Okey, untuk statement seterusnya, saya tidak lagi menggunakan
site setup, tapi saya ingin terus masuk ke bahagian site dan pages. Di sini disediakan beberapa pages. Untuk menambah halaman baru, kita hanya perlu menekan add new page. Kali ini saya akan membuat laman utama untuk website kita. Jadi di sini disediakan template-template asas untuk kita gunakan, sama ada kita mahukan blank page ataupun template-template yang lain. Seperti saya mahukan home page yang disediakan. Saya akan memilih home page yang ini. Sekiranya kita berkenan dengan design dan juga layout page tersebut, kita boleh tekan use layout. Sekarang kita dah mempunyai page yang menggunakan layout yang kita pilih. Untuk menamakan kita punya page, kita perlu tekan di add title dan kita perlu tulis nama page yang kita mahukan. So seperti saya mahu letakkan dia sebagai home page kita ataupun laman utama. Dan kita boleh tekan publish lagi sekali dan dia akan update. Kemudian kita akan terus dapat page yang baru masuk ke bahagian pages kita. Untuk melihat, kita boleh tekan logo WordPress dan patah balik ke view pages. Di bahagian pages kita boleh lihat ini adalah page yang kita baru buat dan ini adalah page yang disediakan oleh WordPress. Sekarang ini kita mahukan home page ini sebagai laman utama website kita berbanding home yang disediakan oleh WordPress. Jadi kita boleh tekan di triple dot di sini dan set as home page. Sekarang page yang kita buat sudah menjadi home page dan page-page yang lain kita sebenarnya tidak mahukan untuk tutorial kali ini. Kita hanya boleh trash untuk membuang semua page yang kita tidak mahukan. Sekiranya kita tersilap membuang page yang kita ada, kita boleh pergi ke bahagian trash, di mana ini adalah page-page yang kita telah buang. Kita boleh restore balik page tersebut dan dia akan berada di bahagian draft. Kemudian kita boleh publish sebagai page kita semula. Dan seterusnya kita akan masuk ke bahagian home balik untuk kita setting laman utama kita. Jadi ini adalah laman utama website kita. Seterusnya saya akan setting laman utama ini mengikut profil yang saya mahukan. Jadi profil yang saya pilih adalah untuk mengajar kelas WordPress. Jadi sebelum kita mulakan, saya perlu menjelaskan berkenaan dengan Gutenberg WordPress. So Gutenberg WordPress merupakan salah satu cara untuk kita tukar layout ataupun konten di WordPress menggunakan kaedah drag and drop. Sebagai contoh, kita mahu menambah image di dalam website kita hanya perlu menekan tambah dan kita type image. Sekarang kita sudah ada kolom untuk meletakkan image dan kita hanya perlu select image yang berkenaan dan kemudian image akan keluar di website kita. Tapi untuk masa sekarang saya tidak perlukan ini dan saya akan remove block. Secara begitu mudah saja saya dapat menambah dan membuang balik apa yang saya tidak perlukan. Jadi untuk pertama saya perlu tukar bahagian atas ni dulu. Seterusnya di bahagian button, kita boleh mengubah fungsi button tersebut dengan menekan bahagian link dan kita boleh tambah URL apa yang kita mahukan. Seperti contoh, saya mahukan nama web YouTube. Jadi saya hanya perlu tekan link dan untuk URL saya akan letakkan nama web YouTube. Untuk option ini, open in new tab, sekiranya kita tekan on, selepas kita tekan button, dia akan membuka tab yang baru. Sekiranya kita off, YouTube hanya akan buka di tab yang tersedia. Untuk sekarang saya akan open in new tab. Okey, seterusnya saya akan menukar background yang lebih bersesuaian. Jadi saya akan tekan di bahagian gambar ataupun kita tekan di bahagian pensel, select gambar dan kemudian kita replace gambar tersebut. Saya akan hanya menggunakan gambar yang tersedia di laman web Pexels kerana ianya percuma dan lebih mudah untuk kita gunakan. Pexels menyediakan pelbagai gambar percuma untuk kita gunakan dalam WordPress. Jadi untuk kali ini saya akan menggunakan yang lebih berkenaan. Kemudian kita boleh pilih gambar yang kita mahukan dan pilih select. Seterusnya untuk edit gambar tersebut, kita perlu menekan di button settings di bahagian blog. Kita
Kita hanya perlu memilih select dan select gambar tersebut. Okey, sekarang ada beberapa option yang kita boleh tukar. Saya lebih berminat ke bahagian media setting, di mana kita boleh mengubah bahagian gambar yang kita mahu fokus. Saya lebih suka bahagian ini. Kemudian kita juga boleh menambah overlay. Jadi saya pilih dark grey dan saya pilih opacity 50. Jadi tulisan akan lebih jelas dan call action button pun lebih jelas dilihat. Untuk bahagian styles, sekiranya kita berminat, kita boleh tukar bahagian ataupun bahagian yang lain. Kita ke bahagian seterusnya, kita akan tambah tajuk untuk kolom ni dan juga kita akan menukar title dan description setiap gambar tersebut. Pertama, kita akan pilih tambah dan add heading. Namun heading kita berada di bawah kolom tersedia di atas. Kita hanya perlu move up untuk dia berada di atas. Untuk tetapan kali ini saya akan menggunakan align text center. Jadi title berada di tengah. Seterusnya gambar. Kita mempunyai 3 gambar yang tersedia. Tapi sekiranya kita ingin menukar pada gambar yang lebih bertetapan, tekan pada gambar dan replace. Sebagai contoh, kali ini saya akan menggunakan upload function kerana saya sudah menyediakan beberapa gambar yang bersesuaian. Sekarang saya sudah lengkap menukar semua gambar. Kemudian kita akan tukar title. Seterusnya kita akan menukar description untuk setiap gambar. Namun kali ini saya hanya menggunakan dummy text, di mana saya akan menggunakan lorem ipsum. Okey, setiap kolom seterusnya kita akan pergi kepada bahagian seterusnya. Ini adalah bahagian di mana kita meletakkan kata-kata seseorang yang kita rasa kita boleh buat rujukan. Okey, untuk ini saya akan meletakkan kata-kata yang berkaitan. Okey, siap bahagian ni, kita akan bahagian seterusnya. Ini adalah bahagian footer laman web kita, di mana kita hanya perlu meletakkan beberapa info yang utama. Untuk kali ini saya hanya akan meletakkan berkenaan dengan background syarikat dan juga berkenaan dengan kontak. Untuk bahagian ini saya akan biarkan kosong. Okey, selesai bahagian tajuk dan juga description. Kemudian bahagian bawah ini, saya lebih berminat untuk menggunakan button berbanding link. Jadi kita akan tukar. Pertama sekali, kita akan padam yang ni dengan cara remove block. Kemudian kita akan menambah button. Klik add dan kita boleh cari button. Inilah button yang kita dah pilih. Jadi kita akan tukar setting button. Pertama sekali kita boleh pilih sama ada outline ataupun fill. Untuk kali ini saya akan pilih bahagian fill. Dan kita juga boleh mengubah border radius menjadikan button itu petak ataupun bujur bahagian hujung. Width setting kita boleh tetapkan untuk meletakkan button itu 25% daripada kolom, 50%, 75% ataupun 100%. Untuk kali ini saya akan memilih 100%. Dan link setting juga kita boleh menggunakan open in new tab ataupun tidak. Untuk kali ini saya tidak menggunakan open in new tab kerana button-button yang saya akan gunakan hanya berkenaan website. Seterusnya kita boleh mengubah bahagian color. Bahagian text color saya akan memilih hitam dan bahagian background color saya akan pilih orange. Kerana ia bertetapan dengan button kita yang di atas.
Kemudian kita akan tambah button juga untuk bahagian hubungi kami. Akhirnya selesai untuk laman utama web kita. Untuk melihat hasilnya, kita perlu menekan pada bahagian preview. Jadi ini adalah hasil yang kita cipta untuk bahagian laman utama kita. Jadi ini adalah apa yang saya mahukan untuk bahagian footer, di mana kita ada kolom 1 dan 2 tentang kami dan hubungi kami. Tetapi di sini ada ruangan kosong. Sekiranya anda mahukan konten yang lebih berada di tengah, anda boleh tukar tetapan dengan cara memilih bahagian ini dan hanya remove semua blok. Sekarang anda hanya mempunyai 2 blok di bahagian footer, tapi ini bukan yang saya mahukan. Jadi saya akan patah balik pada tetapan yang sebelumnya. Sekiranya anda telah berpuas hati dengan tetapan ini, anda boleh tekan update dan segala setting ini telah disimpan. Jadi anda boleh klik preview untuk lihat, dan anda juga boleh melihat di dalam tetapan yang lain. Sebagai contoh, ini adalah desktop. Seterusnya anda boleh tengok pada bahagian tablet, dan juga anda boleh melihat di bahagian phone. Ini adalah rupa tetapan laman web utama di bahagian phone. Dan kita juga ada bahagian untuk search and social, namun kita hanya menggunakan pelan percuma, kita tidak dapat melihat di bahagian ini. Jadi 3 bahagian ini pun sudah cukup untuk kita sebagai permulaan. Okey, lengkap laman utama. Kita akan pergi kepada page yang seterusnya. Seterusnya kita akan menambah page yang baru, iaitu berkenaan dengan tentang kami. Tekan add new page. Sama seperti sebelum ini, kita mempunyai template untuk bahagian page. Untuk kali ini, saya akan memilih bahagian about pages kerana ia lebih berkaitan. Sekiranya kita berpuas hati, kita hanya perlu tekan use layout. Okey, kita dah ada layout tadi. Untuk title page tersebut, ia adalah yang ini. So kita boleh tukar berkenaan. Okey, untuk bahagian ini sama seperti laman utama yang kita buat sebelum ini. Jadi saya hanya akan fast forward bahagian ini dan kita akan lihat hasilnya. Okey, selesai untuk bahagian tentang kami. Jadi seperti anda boleh lihat, di sini adalah title pada page ini. Kemudian adalah berkenaan dengan syarikat yang kita ingin perkenalkan. Seterusnya di bahagian testimoni pelanggan. Dan akhir sekali di bahagian bawah kita ada call to action button. Untuk yang ini kita boleh tetapkan link mana yang kita mahu button ini pergi. Untuk kali ini saya hanya meletakkan hashtag ataupun by default tidak pergi ke mana-mana. Okey, setelah kita berpuas hati dengan page ini, kita hanya perlu tekan publish dan publish lagi sekali. Okey, selesai. Page kita sudah publish dan kita sudah ada 2 page, iaitu page home dan page tentang kami. Kemudian kita boleh patah balik, tekan icon WordPress dan view pages. Seterusnya kita akan menambah page yang baru berkenaan dengan servis-servis yang disediakan oleh syarikat Digibank. Tekan add new page. Kemudian kita pilih layout yang berkenaan. Untuk kali ini saya akan pergi ke bahagian services kerana ia lebih berkaitan. Okey, seterusnya saya akan edit page ini kepada maklumat yang berkenaan. Seperti biasa, yang bahagian atas ini adalah title kepada page. Okey, seterusnya saya ingin menukar tetapan bahagian ini untuk berada di dalam gambar. Jadi untuk bahagian ini saya hanya boleh remove block dan juga yang ini remove block. Okey, sekarang kita hanya perlu menukar bahagian tadi ke dalam bahagian gambar supaya ia akan menjadi seperti laman utama kita. Jadi yang pertama kita hanya perlu menambah heading. Untuk kali ini saya hanya
memerlukan tetapan align text center. Seterusnya kita akan menambah paragraph untuk bahagian description. Kita pilih align text center. Seperti yang anda boleh lihat, tulisan dan gambar ini tidak kelihatan dengan jelas kerana gambar mempunyai background yang cerah dan tulisan juga mempunyai background yang cerah. So seperti sebelum ini, yang kita boleh lakukan adalah pertama, pilih select, kita pilih gambar, kita masuk ke bahagian setting, masuk ke bahagian block, dan kita boleh melihat di bahagian overlay di mana kita boleh menetapkan background untuk gambar tersebut sama ada gelap, cerah atau sebagainya. Untuk kali ini saya akan pilih overlay hitam dan opacity sebanyak 50. Anda juga boleh menukar pada overlay yang berwarna lain mengikut cita rasa sendiri. Kita akan ke bahagian yang seterusnya, iaitu di bahagian kedua, kita akan menjelaskan berkenaan servis-servis yang kita tawarkan. Namun sebelum itu, seperti yang kita lihat, jarak antara bahagian atas dan bahagian bawah kelihatan tidak sama. Untuk itu, saya akan menambah satu lagi blok yang dinamakan sebagai spacer. Jadi function spacer ni adalah hanya untuk memberikan jarak yang bersesuaian antara konten dan juga bahagian konten yang sebelumnya. Kita juga boleh mengubah suai, panjang dan lebar. Seterusnya saya akan mengubah title dan description setiap servis yang disediakan. Seterusnya, kita akan menambah button untuk menjadikan setiap servis ini mempunyai call to action button, di mana setelah pengguna ataupun pengunjung berminat dengan servis-servis yang disediakan, mereka akan menekan pada button tersebut untuk pergi ke halaman yang seterusnya. Jadi, kita hanya perlu tekan add block dan button. Jadi, untuk button kali ini saya akan hanya meletakkan maklumat lanjut. Kemudian kita boleh pergi ke setting untuk memberi tetapan yang baru. Kali ini border radius sama seperti sebelum ini, saya akan letakkan 50. Style saya akan pilih fill, dan untuk color setting saya akan pilih warna yang sama, iaitu kuning dan hitam. Sekiranya kita tidak menetapkan width setting, button tersebut hanya akan mengikut saiz tulisan yang kita letakkan. Sebagai contoh, sekiranya kita menambah beberapa lagi perkataan, button tersebut hanya akan mengikut panjang perkataan tersebut. Jadi untuk kali ini, saya tidak akan menetapkan width, hanya akan mengikut perkataan yang saya letak di bahagian ini. Untuk servis-servis yang seterusnya, saya juga ingin menggunakan button yang sama. Berbanding daripada saya menggunakan function add block dan tambah button, saya juga boleh menggunakan balik button yang saya telah sediakan di bahagian ini. Untuk menggunakan button yang sama, saya boleh menentukan bahagian more option dan add to reusable blocks. Dan kita boleh save sebagai nama button maklumat lanjut dan save. Jadi untuk kali ini kita tidak perlu lagi menambah button dan menulis perkataan yang baru dan menukar warna dan warna tulisan yang sama seperti sebelum ini. Untuk shortcut kita hanya perlu pergi ke bahagian add dan usable, di mana kita boleh melihat button yang kita dah save sebelum ini terpapar di sini. Jadi klik usable dan button maklumat lanjut, dan button tersebut terus terpapar di sini menggunakan tema dan teks yang sama seperti sebelum ini. Jadi untuk bahagian seterusnya pun kita akan menggunakan button yang sama. Tekan add block, usable, button maklumat lanjut. Itu adalah function yang kita boleh gunakan sebagai reusable blocks. Sekiranya kita ada beberapa lagi benda yang kita mahu letakkan di bahagian usable block, kita boleh tekan di bahagian 3 dots dan add to reusable blocks.
kita ke bahagian seterusnya. Ini adalah bahagian di mana kita meletakkan testimoni ataupun kata-kata yang kita merasakan berkaitan. Okey, selesai. Seperti anda dapat lihat, untuk kali ini button setting ini saya hanya gunakan jenis outline. Jadi outline dia akan kelihatan seperti ini. Okey, selesai halaman yang ketiga iaitu bahagian servis. Sekiranya kita dah berpuas hati dengan design dan juga tetapan yang kita letakkan di bahagian laman ini, kita boleh tekan ke bahagian publish dan publish. Okey, selesai untuk page ini. Jadi kita akan ke page yang seterusnya. Kita sudah ada 3 page yang kita sediakan, iaitu home, tentang kami dan servis yang kami tawarkan. Untuk seterusnya, kita akan membuat satu page di mana kita meletakkan iklan jawatan-jawatan kosong yang berada di syarikat. Okey, seperti biasa, pertama sekali yang kita perlu lakukan adalah mengubah title page tersebut. Okey, seterusnya kita akan meletakkan konten yang bersesuaian untuk page sertai kami ini. Okey, selesai halaman sertai kami. Namun kali ini saya ingin membuang bahagian contact us dan menambah satu lagi jawatan kosong. Okey, selesai membuang bahagian contact us. Kali ini saya ingin menambah satu lagi jawatan kosong. Untuk itu, saya hanya perlu klik pada grid dan klik kepada duplicate. Dengan itu, saya dengan senang akan mendapat layout yang sama seperti yang sebelumnya. Untuk kali ini, saya boleh tukar title kepada intern. Untuk description, saya hanya akan meninggalkan seperti sedia kala. Okey, setelah kita berpuas hati, kita boleh preview page. Namun, ada sedikit pembetulan yang kita perlu lakukan di sini, di mana spacer di antara web developer dengan marketing assistant tidak sama berbanding dengan marketing assistant dan intern. Untuk itu, kita perlu close dan pergi ke bahagian web developer, di mana di sini sebenarnya kita mempunyai satu spacer. Untuk itu, kita hanya perlu remove block. Dan juga di bahagian bawah ini, spacer yang tidak diperlukan, kita juga boleh remove block. Seterusnya, kita boleh melihat semula di bahagian preview. Namun kali ini, jarak di antara web developer dan marketing assistant masih tidak sama, di mana tiada jarak di antara web developer dan marketing assistant, tetapi ada sedikit jarak di antara marketing assistant dan intern. Pembetulan yang kita perlu lakukan adalah di mana setelah kita duplicate grid, sebenarnya kedua-dua grid ini berada di dalam grup yang sama berbanding grid yang ini. Untuk rujukan, kita boleh melihat di bahagian 3 outline shift ini, di mana kita boleh melihat ada beberapa grup. Namun grup yang terakhir bukanlah grup intern, tetapi grup yang kosong, di mana kita boleh juga remove block ini. Grup yang sekarang ini adalah grup yang ketiga, di mana kita dapat lihat grup ini mengandungi 2 grid. Untuk memisahkan antara marketing assistant dan intern, kita perlu klik pada grup yang terakhir, tekan pada 3 button, kemudian kita pilih ungroup. Jadi grup-grup tersebut sudah dipisahkan. Kita boleh periksa semula. Sekarang kita mempunyai 4 grup. Grup yang pertama, grup yang kedua, marketing, grup yang ketiga, dan grup yang keempat.
Seterusnya kita boleh decide sama ada kita mahu meletakkan spacer atau hanya meninggalkan seperti sedia kala. Saya akan menambahkan spacer di bahagian bawah setiap grid. Berjarak 50 pixels. Okey, kita preview semula. Jadi hasilnya lebih konsisten. Okey, setelah kita berpuas hati, kita boleh update. Okey, itu untuk bahagian page sertai kami. Seterusnya kita ada page yang terakhir. Kita akan patah balik ke bahagian pages. WordPress logo, view pages. Kita sudah mempunyai 4 page yang kita sediakan. Namun kita ada page yang terakhir, iaitu page kontak ataupun hubungi kami. Untuk itu, kita hanya perlu menekan add new page. Okey, seperti biasa kita akan tukar title dan juga description title dan description contact. Untuk bahagian yang social media ini, kita boleh edit untuk menetapkan bahagian mana yang kita mahu. Untuk kali ini, saya hanya mahukan Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube. Jadi saya hanya boleh remove. Okey, selesai. Seterusnya kita boleh menambah URL yang berkenaan untuk link setiap media sosial kita ke alamat yang berkenaan. Untuk kali ini, saya hanya akan membiarkan ianya seperti sedia kala. Namun anda boleh menukarkannya kepada laman anda. Untuk yang seterusnya, saya berminat untuk menukar gambar ini kepada yang lebih berkenaan. Kali ini, saya akan tekan gambar dan klik replace. Saya juga akan menggunakan Pexels Free Photos dan mencari gambar yang berkenaan. Okey, setelah mendapatkan gambar yang kita mahukan, kita juga boleh edit di bahagian blog dan kita boleh pergi ke bahagian sama ada kita mahukan crop image dan kita boleh memilih bahagian mana yang kita mahukan. Untuk kali ini, saya memilih di bahagian sebelah kanan. Dan kita boleh resize gambar tersebut mengikut cita rasa kita sendiri. Kali ini saya akan membiarkan ia berada di tengah-tengah. Okey, dan saya berpuas hati dengan laman ini. Jadi kita boleh preview. Dan kita boleh publish sekiranya kita sudah berpuas hati. Dan kita boleh patah balik ke bahagian laman utama. Okey, selesai untuk kita set up ke-5 page yang kita inginkan. Jadi oleh itu, kita sedikit sebanyak telah selesai untuk bahagian setup WordPress. Namun, ada beberapa bahagian lagi yang kita perlu setup, terutamanya di bahagian homepage, di mana buat masa sekarang homepage kita adalah tidak betul. Jadi kita perlu pergi ke bahagian design dan customize. Kita pergi ke bahagian homepage setting. Di sini kita akan tetapkan bahagian mana yang akan keluar sebagai main page kita. Jadi untuk kali ini kita perlu memilih the static page sebagai homepage display kita. Dan homepage yang kita pilih adalah home yang telah kita buat sebelum ini. Okey, kita sudah dapat bahagian home sebagai kita punya laman utama website kita. Di sini ada tetapan untuk hide homepage title, di mana sekiranya kita tidak memilih perkara ini, dia akan mengeluarkan title page kita di mana
kita tidak mahukan perkara ini, jadi kita hanya perlu memilih hide homepage title. Okey, jadi sedikit sebanyak kita sudah selesai setup website kita. Cuma ada beberapa perkara lagi yang kita perlu ubah ataupun tambah. Untuk kali ini, kita perlu menambah side menu di mana kita boleh menekan beberapa menu untuk pergi ke page-page yang kita telah buat sebelum ini. Jadi untuk itu, kita perlu memilih kepada menus dan pilih ke bahagian primary. Ini adalah menu yang kita boleh tambah ataupun buang yang tidak berkenaan. Untuk kali ini, kita hanya perlu remove page yang invalid. Okey, selesai. Jadi kita perlu menambah page yang hanya kita mahukan di laman utama. Untuk itu, kita tekan add items. Di sini adalah beberapa page yang kita telah sediakan. Sama ada kita mahu meletakkan semuanya ataupun kita boleh memilih beberapa sahaja. Untuk kali ini, saya akan meletakkan tentang kami, servis yang kami tawarkan, sertai kami dan hubungi kami. Saya tidak akan meletakkan home di bahagian side menu kerana kita boleh kembali ke home page hanya dengan menekan pada tajuk ataupun nama laman web kita. Tapi seperti yang kita dapat lihat, kita tidak mahukan side menu yang mempunyai title yang terlalu panjang seperti ini. Kita hanya memerlukan short word yang boleh menjelaskan tentang menu-menu yang kita ada. Oleh itu, kita pergi ke bahagian yang kita mahu tukar. Sebagai contoh tentang kami, kita tukar kepada about, servis yang kami tawarkan, kepada servis, sertai kami kepada carrier, dan hubungi kami kepada konteks. Okey, selesai di bahagian menu utama. Seterusnya, kita akan menambah social media button di bahagian bawah menu utama. Pergi ke bahagian social dan kita klik pada menu location social link menu. Okey, kita telah disediakan dengan beberapa social menu button. Untuk kali ini saya hanya berminat dengan Facebook, Twitter dan Instagram. Oleh itu, saya akan remove bahagian Pinterest dan WordPress. Saya juga boleh meletakkan URL yang berkenaan untuk link website ini dengan Facebook, Twitter ataupun Instagram syarikat. Okey, selesai. Seterusnya kita boleh view website kita. Dan kali ini saya melihat kita cuma memerlukan satu lagi perkara, iaitu logo ataupun branding company. Oleh itu, kita akan pergi semula ke bahagian design customize, bahagian site identity, di mana di sini kita boleh mengubah site title dan tagline. Tapi kita tidak mahukan yang ini. Kita hanya boleh menekan pada display site title dan tagline supaya dihilangkan. Sekiranya kita mahukan, kita boleh tekan kembali dan title dan tagline akan berada di bahagian atas website kita. Namun, kali ini saya akan meletakkan atau menggantikan title ini dengan logo company. Jadi, saya boleh memilih create logo ataupun select logo. Cuma kali ini saya lebih berminat untuk select logo yang saya sudah sediakan. Select logo yang berkenaan dan tekan select. Untuk option crop image, kita hanya akan skip kerana kita memerlukan keseluruhan logo. Dan di situ
adalah logo syarikat. Tapi kali ini kita boleh melihat title dan juga tagline mengganggu bahagian logo. Jadi kita boleh tekan di bahagian display, site title dan tagline untuk dibuang. Okey, selesai di bahagian ini. Kita ada option yang seterusnya iaitu site icon, di mana kita boleh menggantikan logo WordPress ini kepada logo syarikat. Jadi kita boleh select site icon, upload files dan pilih ikon yang berkenaan. Tekan select, skip cropping dan selesai. Kini anda mempunyai ikon anda sendiri. Untuk bahagian footer, footer adalah di bahagian bawah ini, create a website or blog at wordpress.com. Sekiranya anda ingin menukar bahagian bawah ini, anda boleh pilih mana-mana yang anda berkenan. Anda hanya boleh menghilangkan bahagian ini sekiranya anda tidak berada di bahagian atau di plan percuma. Kali ini saya akan memilih website powered by wordpress.com kerana ia kelihatan lebih gah. Tekan save changes dan patah balik ke laman utama. Okey, selesai. Jadi kita sudah selesai keseluruhan website. Kita boleh visit site untuk melihat hasil yang kita telah lakukan. Kita ada laman utama. Kita ada company page yang menjelaskan berkenaan dengan syarikat, services yang ditawarkan, jawatan kosong dan seterusnya, cara-cara untuk hubungi. Okey, selesai sudah tutorial kita cara-cara untuk membuat website menggunakan WordPress secara percuma. Untuk itu, jangan lupa untuk like dan subscribe, komen sekiranya anda ada carangan untuk konten yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kalau tak jadi, kita buat baru. Okay? Bye.